Okey, kita mulakan pengajian kita hari ini. Suara ni macam kok sangat dah. Kok sangat dah? Di sini. Kuat ni. Saya bilang kan. Isa panggil dia orang. Panggilkan Ustaz Zaid. Adik mana adik? Adik seorang. Belum sampai. Itu adik kakak, adik. Bongsu. Itu bongsu adik lah. Itu sebenarnya adik mana? Kakak dia macam kembar. Belum sampai. Bisingnya Zaid. Ini nak suruh satu masjid dengar ke? Nak kasi kok sangat ni? Ini kalau kok sangat? Boleh? Okey tak? Kena pelan lagi? Pelan sikit? Oh, pelan sikit? Kok sangat? Dia okey lah? Okey tak? Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kenapa pakai mask? Sekian. Okey, hari ni episod berapa? 608. Sambung ya? Okey. Siapa nak baca? Iza boleh baca kan? Kat sini. Kak Noh. Okey. Kak Noh baca Kak Noh. Kena baca. Allah. Kena baca hari ni. Baca Kak Noh. Hari ni saya suara tak pernah keluar. Bismillah. Baca je. Diplomasi antara Ali dengan Talha dan Az-Zubair dan kesepakatan mereka untuk berdamai. Ali radhiyallahu anhu mengirim Al-Qa'qah pada urusan untuk menemui Talha dan Az-Zubair di Basrah, mengajak mereka berdua untuk berdamai dan bersatu, dan memperingatkan bahaya berpecah belah dan berselisih. Al-Qa'qah berangkat ke Basrah. Pertama-tama dia menemui Aisyah Ummul Mukminin. Dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apa gerangan tujuan anda datang ke negeri ini?" "Hai anakku, untuk mengadakan perdamaian di antara manusia," jawab Aisyah. Lalu Al-Qa'qah meminta kepadanya agar mengirim seseorang kepada Talha dan Az-Zubair agar bisa hadir bersamanya di situ. Singkat cerita, keduanya pun hadir. Okey, terima kasih Kak Noh. Baik, apa yang boleh kita faham daripada kisah tadi? Tak faham. Alah, Liza. Liza jangan nangis. Tak faham. Aku penat Kak Noh baca, dia tak faham. Kan Ali dia hantar Al-Qa'qah kan untuk jumpa dengan Talha dan Az-Zubair dekat Basrah. Tujuannya ialah untuk berdamai dan bersatu dan memperingatkan bahaya berpecah belah dan berselisih. Jadi Al-Qa'qah ni dia pun pergi ke Basrah untuk bertemu dengan kedua-dua sahabat Nabi ni, Talha dan Az-Zubair. Jadi bila sampai sana, dia jumpa Aisyah dulu. Dia tak jumpa dengan Ali, dia tak jumpa dengan Talha dan Az-Zubair. Bila dia jumpa dengan Aisyah, dia tanya dengan Aisyah tu, kenapa datang ke tempat ini? Kenapa datang ke tempat ini, wahai Ummul Mukminin? Jadi Al-Qa'qah dia tanya dengan Aisyah. Jadi Aisyah kata kepada dia, kami datang ke sini tujuannya ialah untuk berdamai. Tak ada tujuan lain untuk mencari perdamaian di antara manusia.
Jadi Al-Qa'qa' pun meminta kepadanya akan mengirim seseorang kepada Talha dan Az-Zubair. Jadi Al-Qa'qa' minta Aisyah hantar seseorang jumpa dengan Talha dan Az-Zubair supaya dapat join dia dengan Aisyah buat perdamaian tadi. Dia begitu cerita dia. Baik, seterusnya. Al-Qa'qa' berkata di situ, ke surat 609. Al-Qa'qa' berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa gerangan tujuannya datang ke negeri ini? Soalan yang sama. Dia menjawab, sesungguhnya aku datang untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Talha dan Az-Zubair berkata, kami juga demikian. Jadi mereka ni, Talha dan Az-Zubair, dia pun jawab dengan jawapan yang sama. Okay, sebagaimana yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini Al-Qa'qa' pun tanya lagi kepada mereka, beritahukan kepada aku bagaimana bentuk perdamaian tersebut dan atas dasar apa. Demi Allah, jika kami pandang baik, tentu kami akan berdamai. Jika kami pandang mungkar, maka kami tidak boleh berdamai. Jadi Al-Qa'qa' kata, tanya kepada Aisyah, Talha dan Az-Zubair, jenis perdamaian yang bagaimana yang mereka inginkan dalam situasi mereka ni yang dah sampai ke Basrah tadi. Kalau sekiranya perdamaian yang mereka inginkan itu adalah perdamaian yang mereka lihat sebagai perdamaian yang baik, maka tidak terima. Tapi kalau sekiranya perdamaian itu dilihat sebagai perdamaian yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, dia tak boleh terimalah perdamaian tersebut. Jadi di sini Talha dan Az-Zubair, sebagaimana yang biasanya kita belajar, mereka berdua berkata mereka inginkan para pembunuh Utsman. Jika mereka dibiarkan, bererti kita meninggalkan Al-Quran. Jadi perdamaian yang mereka inginkan apa dekat situ? Pembedaan, menuntut bela atas pembunuhan. Okay? Menuntut bela atas pembunuhan Utsman, yang mana dia inginkan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu. Jadi dia akan buatlah kata hukum qisas ke atas mereka yang telah terlibat. Jadi sebab dia kata jika kita membiarkan orang yang membunuh Utsman, bererti kita meninggalkan Al-Quran. Kerana apa dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita agar kita melakukan hukum qisas. Jadi para sahabat ini melihat kalau kita membiarkan orang yang membunuh Utsman itu berleluasa, tidak diadili, maka di sini akan menyebabkan kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Baik, seterusnya. Al-Qa'qa' berkata, jadi bila Al-Qa'qa' mendengar jawapan daripada Talha dan Az-Zubair itu, dia berkata begini, kalian telah menghabisi para pembunuh Utsman dari kalangan penduduk Basrah. Betul? Bila tu? Peperangan Jamal Sughra. Dalam peperangan Jamal Sughra. Jadi peperangan itu berlaku antara siapa dan siapa? Aisyah, Talha, Zubair dan pemberontak di Basrah. Jadi bila mereka serang di Basrah ini, mereka dah dapat membunuh ataupun mereka dah dapat menghapuskan orang-orang yang terlibat dalam peperangan, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman di Basrah. Maka sebab itu Al-Qa'qa' kata apa? Kalian dah berjaya menumpaskan para pembunuh Utsman di kalangan penduduk Basrah. Sebelum menghabisi mereka, kalian berdua lebih dekat kepada keistiqamahan daripada hari ini. Jadi sebelum mereka ini datang ke Basrah, Al-Qa'qa' kata mereka adalah orang yang dekat dengan keistiqamahan. Jadi kalian telah menghabisi 600 orang dari mereka. 600 banyak ke sikit? 600 orang daripada kalangan pembunuh yang terlibat
di Basrah. Pembunuh yang terlibat dalam Pembunuhan Osman pada hari itu, pada waktu itu. Jadi 600 orang di kalangan pembunuh Osman ini berjaya ditumpaskan oleh mereka dan seterusnya. Kalau saya tak Pakai mic dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Kata yang depan dengar, belakang dengar, boleh dengar? Tak berapa kuat. Apa dia? Tak boleh dengar. Dia lebih clear sebenarnya kalau cakap pada benda ni. Sebab dia akan gunakan mic dalam tu. Kan, bila saya pakai ni, dia bunyi dengungan. Jadi kat situ dia tak berapa jelas. Kalau saya tak pakai, baru dia jelas. Dia ada dua lah possibility kat situ. Okey. Tak apalah, pakai je. Tak dengar sangat. Yang kat Dalam kelas tak sedap suara. cuma dia hilang. Hilang, tak ada kenapa. Bateri dia dah uzur ni. Mana tadi saya baca? Okey, 600. Kalian telah menghabisi 600 orang dari mereka, lalu membangkitkan kemarahan 6,000 orang yang menuntut balas terhadap kalian, lalu memisahkan diri dari kalian. Jadi mereka dah bunuh 600 maknanya Dalam peperangan zaman Sughra, Aisyah, Talha dan Zubair, mereka berjaya menumpaskan 600 pembunuh Osman di kalangan penduduk Basrah. Tapi bila 600 ini terbunuh, 6,000 orang daripada penduduk Basrah menuntut bela pula atas kematian 600 orang itu tadi. Jadi kita nampak dia ada masalah ke Mudarat kat situ. mudarat kan? Okey, baik je. 6,000. Jadi kemudaratan itu lebih banyak daripada kemaslahatan kalau kita nampak lah dalam peristiwa ini. Ini yang cuba disampaikan oleh Al-Qaqa dalam teks inilah ataupun dalam dialognya kepada Talha dan Az-Zubair. Jadi mereka keluar, dia kata mereka keluar dari pihak kalian. Jadi 6,000 orang itu tidak menyokong Talha dan Az-Zubair, lalu mereka keluar daripada pihak Talha dan Az-Zubair. Jadi setelah peperangan zaman Sughra itu, apa yang mereka minta ialah Urkush bin Suhail. Akan tetapi 6,000 orang melindunginya. Jadi Urkush yang tinggal di Basrah ini, di kalangan yang membunuh Osman, ialah Urkush. Jadi mereka minta Talha, Az-Zubair, mereka minta Urkush. Ini di kalangan pembunuh Osman. Tetapi masalahnya, untuk satu nyawa ini 6,000 orang telah melindunginya. Jika kalian membiarkan mereka, maka kalian telah memperoleh seperti apa yang kalian harapkan. Jadi kalaulah saya tanya lagi. Pertama tadi, apa yang mereka inginkan bila datang ke Basrah? Perdamaian. Mereka inginkan perdamaian. Jadi bila mereka inginkan perdamaian, kita nampak di sini, perdamaian itu tidak dapat diraih apabila 6,000 orang menuntut bela di atas kematian ramai 600 orang itu. Jadi kalau peperangan diteruskan di Basrah, yang berlaku ialah peperangan, bukan perdamaian. Bukan perdamaian. Maka sebab itu disebutkan apa? Namun jika kalian memerangi mereka, maka mereka akan menimpakan atas kalian apa yang kalian khawatirkan, iaitu peperangan. Dan kalian memecah belahkan urusan ini lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi daripada perdamaian yang ingin kalian usahakan dan kalian berkumpul kerananya. Jadi kita asalnya nakkan perdamaian, namun perdamaian itu tak dapat dicapai oleh kerana 6,000 orang tidak berpuas hati di atas kematian 600 orang yang telah lepas dalam peperangan zaman Sughra. Jadi kalaulah peperangan ini iaitu untuk mencari Urkush bin Suhail itu tadi diteruskan, maka kita dapati perdamaian dia tak mungkin untuk dicapai. Yang ada pada waktu itu adalah
peperangan yang akan lebih menumpaskanlah ataupun membunuh ramai orang lagi di Basra. Okey, seterusnya di sini. Yakni tujuan yang kalian inginkan, iaitu membunuh para pembunuh Utsman, adalah sebuah maslahah. Jadi asalnya Aisyah, Talha dan Az-Zubair mereka datang ke Basra. Kita nampaklah dia punya timeline dia macam ni lah. Asalnya mereka datang ke Basrah itu ialah untuk perdamaian. Perdamaian yang mana sebenarnya mencari pembunuh Utsman. Okey. Jadi bila mereka mencari pembunuh Utsman ini, berlakulah peperangan Jamal Surah yang kita dah cakap. Dalam peperangan ini, pihak pembunuh Utsman 600 orang berjaya dilepaskan. Daripada 600 orang ini, kita lihat yang selamat ramailah, yang terselamat dalam peperangan ini ramai. Namun, kerana terbunuhnya 600 orang, ada 6,000 orang yang tak berpuas hati. Dan 6,000 orang ini nak lawan balik Aisyah, Talha dan Az-Zubair. Jadi kalau berlaku pertempuran, sekarang ni ada satu ketua, iaitu namanya tadi Urkus. Urkus ni belum berjaya dibunuh, belum berjaya ditangkap, yang merupakan dalang kepada 600 orang lah ataupun pembunuhan Utsman itu. Jadi mereka ni yang tiga-tiga ni boleh-bolehlah nak dapatkan Urkus ni. Namun, Al-Qa'qah kata apa? Kalau kita betul-betul nak dapatkan Urkus, maka akan berlaku peperangan yang lebih besar. Bila berlaku peperangan yang lebih besar, perdamaian tak dapat dicapai. Jadi yang ada ialah peperangan, kematian, kan? Jadi itu perpelintahan yang berterusan. Jadi sampai bila benda kita kata nak kill? Kalau dia bunuhnya hanya kerana satu orang ini yang terlepaskan. Jadi sekarang ni masalahnya peperangan itu berlaku antara Ali dengan mereka. Jadi ni kita kata sahabat dengan sahabat yang sebenarnya adalah orang yang baik-baik. Kalau dulu peperangan yang kita bincangkan ialah di kalangan orang Parsi. Parsi ni kalangan kita kata orang kafir lah. Parsi dengan Muslim, kan? Lagi Rom dengan Muslim. Jadi orang daripada Mogol contohnya dengan Muslim. Banyak peperangan yang berlaku pada waktu itu kita telah bincangkan. Yang mana berlaku peperangan tersebut bukan Muslim dan Muslim. Tetapi peperangan ini perlu dielakkan. Dia kata ia perlu dielakkan kerana pertama, ia berlaku antara sahabat dan sahabat. Bila antara sahabat dan sahabat, kita tak nak banyak orang yang mati syahid dalam peperangan ini. Hanya kerana satu orang yang bernama Urkus itu tadi. Jadi kalau boleh kita nak elakkan. Sebab itu di sini, Al-Qa'qah kata kepada Talha dengan Az-Zubair, kalau sekiranya kita teruskan juga, maka peperanganlah akan berlaku. Jadi tujuan asal yang nak berdamai itu tak boleh dicapai. Maka terbaik ialah jangan kita berperang. Terbaik ialah pulang ke tempat masing-masing. Baik, seterusnya Yang di sini. Akan tetapi tadi, balik, yakni tujuan yang kalian inginkan asalnya nak membunuh para pembunuh Utsman adalah sebuah masalah. Akan tetapi, apa yang kalian ingin lakukan ini akan menimbulkan mafsadah, iaitu kerosakan yang lebih besar. Sebagaimana halnya kalian tidak mampu menuntut balas atas darah Utsman dari Urkus bin Zuhair. Kenapa tak mampu? Sebab tadi dia kata ada 6,000 orang yang membelanya dan menghalang kalian untuk membunuhnya. Maka alasan Ali, sekarang balik kenapa Ali? Sebab antara tujuan mereka ke Basrah, mereka nak menuntut bela atas
pembunuhan Utsman itu, mereka mendapati Ali mengambil sikap mendiamkan diri, Ali tak buat apa-apa. ini yang Mereka nampak. Sebab tu mereka tak sabar. Dia kata sampai ni lagi dia nak tunggu Ali. Ali diam, dia tak buat apa-apa kan. Akhirnya nanti pembunuh itu pun berleluasa nak senang-senang bebas, tidur, tak diadili. Jadi sekarang ini Al-Qa'qa' dia beritahu kepada Talha dan Az-Zubair, kenapa Ali berdiam diri. Sebab tu dia kata sini, namun alasan Ali membiarkan para pembunuh Utsman untuk sementara, maknanya bukan Ali tak nak cari, bukan Ali ni tak nak menuntut bela atas kematian Utsman, tetapi Ali menunggu masa yang sesuai supaya tidak berlaku orang kata peperangan yang besar sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Surah itu tadi. Peperangan zaman Surah. Okey, so kita nampak di sini dia kata apa? Jadi kita nampak ini, maka alasan Ali membiarkan para pembunuh Utsman untuk sementara lebih berhak diterima. Okey, lebih berhak untuk kita terima. Kerana Ali menunda penuntutan balas atas darah Utsman sampai Ali dapat menguasai mereka. Kerana tiap-tiap daerah masih berselisih dalam menentukan sikap. Sekarang ini yang membunuh Utsman bukan sahaja daripada Basrah. Okey, yang bunuh Utsman daripada berbagai tempat kan. Yang datang ke Madinah, kita nampak pemberontak datang bukan daripada satu tempat. Pemberontak datang daripada berbagai tempat. So, kalau kita nak tumpaskan pemberontak di Basrah, kita kata, maka kita juga perlu tumpaskan pemberontak di tempat yang lain. Sebab tak adil lah kalau kita cari pembunuh Utsman di Basrah, habis pembunuh tempat lain, biar je. Maka sebab di sini, Ali dia mengambil sikap yang lebih berhati-hati. Daripada terus pergi Basrah kita serang, terus pergi sana kita serang. Dia tak begitu. Ali mengambil sikap yang lebih berhati-hati agar tidak lebih banyak nyawa yang terkorban. Okey, sebab dari sini kata apa? Kerana tiap-tiap daerah masih berselisih dalam menentukan sikap. Kerana apa? Tiap-tiap daerah sekarang ini ada isu sama ada nak terima Ali sebagai khalifah atau tidak. Ini juga telah kita bincangkan. Okey, ada daerah yang mana masih lagi tak berpuas hati dengan pelantikan Ali sebagai khalifah. Jadi kalaulah pada waktu yang mana persetujuan belum lagi dapat dicapai, dengan keadaan dia sebagai seorang pemimpin yang belum lagi mendapat pengiktirafan daripada banyak tempat, lalu dia terus mencari pembunuh Utsman, maka pada waktu itu kita akan dapat lihat pemberontakan yang lebih besar. Pemberontakan yang lebih tak dapat dikawal. Mula-mula orang dah memberontak atas Utsman. Kemudian kerana nak cari pembunuh Utsman itu, orang memberontak pula atas pelantikan Ali. Jadi pemberontakan demi pemberontakan berlaku tanpa henti nanti. Akhirnya tidak ada perdamaian di Madinah. Tidak ada perdamaian pada negeri-negeri di bawah pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Jadi Ali, Masya Allah, barakallah, kita nampak bagaimana dia berfikir panjang sebelum nak buat satu keputusan. Kerana keputusan daripada pemerintah bukanlah keputusan yang boleh kita buat hari ini. Kita nampak benda tu bagus terus kita buat. Kita perlu fikir banyak pihak, bukan satu pihak saja. Bukan sebab kita kena cari pembunuh Utsman terus pergi cari, terus pergi bunuh. Tak boleh sedemikian. Sebab pemerintah ini dia memegang banyak tanggungjawab yang lain. Peperangan bukan sahaja kita keluar pergi berperang, tetapi peperangan ini ia melibatkan ekonomi negara, kena ingat itu. Tengok Ukraine sekarang ni. Senang nak ambil contoh lah, kalau tak nampak kenapa Ali buat. Tengok Ukraine, berlaku ekonomi terjejas. Memerlukan bantuan daripada berbagai tempat untuk menampung banyak kos. Jadi Ali tak boleh lah senang-senang nak keluarkan kuda, contoh kan, nak keluarkan senjata dalam peperangan ini. Lebih-lebih lagi peperangan ini melibatkan Aisyah radhiyallahu anha. Takkan dia nak pergi bunuh Aisyah tu, jangan buat main. Takkan nak bunuh Talha, takkan nak bunuh Zubair. Ini semua di kalangan orang yang Nabi sayang.
Dan Ali itu sendiri adalah orang yang Nabi sayang. Jadi kita nampak di sini Ali pun tak boleh lah nak buat sesuka hati dia. Banyak perkara yang perlu dia fikirkan. Sebab tu Al-Qa'qa' ini datang, dia ini cuba menjadi orang tengah supaya keempat mereka dapat bersatu dan berdamai. Okey, baik, seterusnya kita lihat muka surat 610. Kemudian Al-Qa'qa' mengkhabarkan kepada mereka bahawa sejumlah pasukan dari Rabi'ah dan Mudar telah bersatu untuk memerangi mereka disebabkan persoalan yang telah terjadi ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, lalu bagaimana menurut pendapatmu? Jadi apa kita nak buat apa sekarang ini? Bila Al-Qa'qa' beritahu ada ramai sebenarnya yang telah menyertai Ali, kalau sekiranya mereka mengingkari perdamaian, Rabi'ah dan Mudar juga akan berperanglah menyerang mereka jika sebenarnya itu berlaku. Jadi Ummul Mukminin kata, dia tanya pendapat Al-Qa'qa'. Jadi sekarang kita nak buat apa? Al-Qa'qa' pun menjawab, menurutku solusi masalah ini adalah meredakan ketegangan. Maknanya kita teruslah berdamai dan jangan ada satu pun rasa untuk berperang. Jika keadaan sudah tenang, barulah para pembunuh Uthman dapat diringkus seperti apa? Tangkap. Overcome. Oh, bukan tangkap overcome yang tadi. Dapat diringkus apa tadi? Cakap apa ya? Diatasi. Diberkas. Oh, diberkas. Saya guna ayat lain selain ditangkap. Tinggi ayat tangkap. Diberkas. Cantik ayat ni kan? Saya suka. Betul lah, ditangkap diberkas ni. Kita dapat tangkap, kita dapat berkas orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Jika kalian sepakat, maka itu adalah tanda-tanda satu kebaikan. Jadi kalau Talha, Az-Zubair dan juga Aisyah, mereka semua bersepakat dalam hal ini, maka tidak akan ia merupakan tanda bermulanya kebaikan, rahmat dan kemenangan. Jika kalian tidak sepakat dan tetap berkeras, maka itu adalah tanda-tanda satu keburukan dan lenyapnya kekuasaan ini. Utamakanlah keafiatan dan keselamatan, nescaya kalian akan memperolehnya. Jadilah kunci kebaikan sebagaimana halnya kalian dahulu. Janganlah bawa kami kepada bala sehingga kalian harus menghadapinya, lalu Allah membinasakan kita semua. Demi Allah, aku mengutarakan maksud ini dan mengajak kalian kepadanya. Aku khawatir masalah ini tidak akan selesai hingga Allah menimpakan kemarahannya. Kemarahan maksudnya murka terhadap umat ini yang minim perbekalannya. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Minim maksudnya minimal, sikit. Sesungguhnya masalah yang terjadi ini sangatlah besar. Bukan sekadar seorang lelaki membunuh seorang lelaki lainnya, atau sekelompok orang membunuh seorang lelaki, atau kabilah membunuh seorang lelaki. Ini macam mana? Setuju? Setuju? Apa yang setuju kat Noh? Perkara ni bukan perkara kecil. Dia macam yang katakan, bukan sekadar satu orang membunuh satu orang, satu kabilah membunuh satu orang. Dan ia akan membawa kepada kemudaratan. Ya, adalah satu perkara yang besar. Tapi ada banyak nasihat yang baik di situ, yang boleh kita keluarkan nasihatnya. Apakah dia? Salah satunya ialah Salah satunya ialah keadaan tengah-tengah, jangan buru-buru buat sesuatu. Dalam keadaan yang sedang tegang itu, kita seharusnya memilih perdamaian agar dia tidak lebih membuka pintu kemudaratan. Dan ini yang cuba disampaikan oleh Al-Qa'qa'. Baik, selain itu,
pertimbangkan masalah dan mafsadah dahulu Pertimbangkan masalah dan mafsadah sebelum buat keputusan. Okey, ada poinnya di situ. Lagi seterusnya. Senyap ya. Oh, takutnya. Dia Keutamakan keselamatan apa dia? keutamakan keselamatan dan keselamatan Utamakan keselamatan dan keafiatan for all. for all. Saya together. Okey, kakak tadi macam mengutamakan keredaan Allah. Ini semua menggunakan perkataan mengutamakan ya. Mengutamakan. Ada lagi nak mengutamakan Kak Ina? Tadi ketawa-ketawa nak Mengutamakan apa Kak Ina? Kesepakatan. Okey, kita harus ada kesepakatan dalam menangani satu masalah. Saya sedih tak saya? Apa tu berair tiba-tiba? Mengutamakan kesepakatan untuk solve the problem. Oh, bagus. To the left. Okay. Kiri. Oh, macam itu ya. Okay. Jadi satu kanan, satu kiri, tak ada kesepakatan. Okey, boleh. tapi tadi dia kata macam ni. Dia kata apa jadilah kunci kebaikan. Apa maknanya? Jadilah kunci kebaikan sebagaimana kan yang dahulu kunci kebaikan ni apa? Oh, si damai. Ni keyword ni damai boleh tadi. Tak ada benda lain ke? Bersatu. Okey, lagi? Okey, damai. Kunci Kunci kebaikannya damai. Lagi bersatu. Lagi? Cik Ana, lama Cik Ana fikir. Tak ada idea. Masih tak ada idea. Apa dia? Dia buka kunci. Oh, kalau kalau kita ada kunci kebaikan, everything can be solved. Macam mana? Boleh terima kunci yang nak solve ni? Ke ada pendapat lain selain kena solve problem ni? Takut pada Allah. Okey. Kalau ada yang benda yang buruk terjadi, this involve the sahabat-sahabat kan. Bukan akan menyaksikan dengan Dia cakap kat aku sekarang. Saya ni dah tu keluar banyak makan. Apa dia cakap tadi? Sorry. Mata aku ni keluar makan. Bukan sedih ke? Tak pasal. Okey, apa dia? Kalau kita takut pada Allah,
Kalau semua continue kan, Islam berdaulat. Something like that. kisah tidak ya. Okey, tak apa, kita baca lagi. Kita baca buku. Something like that. Okey, can. Okey lah. Saya ambil dah semua, saya malah ulas. Nanti itu hujung-hujung kita ulas. Okey. Kita terus baca. Mereka berkata, engkau benar, mana pula ni suara. Mereka berkata, engkau benar, kembalilah jika ada datang dengan membawa pemikiran seperti yang engkau utarakan, nescaya urusan ini akan selesai. Jadi mereka sampai di sini. Talha dan Az-Zubair. Sebab tadi yang cerita semua, yang kita bincang tadi ialah dari Al-Qa'qa'. Okay, so Al-Qa'qa' tadi kata kepada Talha, Zubair dengan Aisyah. Jadi mereka berkata, okey Al-Qa'qa', engkau betul, sekarang kau balik jumpa dengan Ali. Jika Ali datang kepada kami membawa pemikiran yang seperti engkau beritahu kepada kami tadi tentang perdamaian dan tentang supaya menjaga keselamatan, keafiatan itu tadi kan. Okey, dia kata kita anggap urusan itu settle. Urusan ini selesai, maknanya kita berdamai sedemikian. Maka Al-Qa'qa' pun kembali kepada Ali dan mengkabarkan apa yang terjadi. Maka di sini Ali takjub mendengarnya. Orang-orang pun berharap perdamaian dapat diwujudkan, tetapi dalam hadis ini sekelompok orang ada yang suka, ada yang tak suka. Ini pula masalahnya. Itulah kawan bagi duit, ada orang suka, ada orang tak suka. Kan? Macam itulah. Apa kita buat, dia mesti ada orang suka, ada orang tak suka. Dia macam itu. So itulah keadaan yang berlaku pada konteks pemerintahan Ali pada waktu itu. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha mengirim berita kepada Ali untuk menyampaikan bahawa sesungguhnya dia datang untuk berdamai. Maka kedua belah pihak pun bergembira menyambutnya. Jadi kedua belah pihak ni siapa? Ali, Aisyah, Talha dan Az-Zubair. Lalu Ali bangkit dan berkhutbah. Jadi bila semua bergembira, mereka kedua belah pihak menyambut berita ini dengan keadaan yang menggembirakan, maknanya tak jadilah nak berperang. Okay, pada waktu itu Ali pun bangkit memberikan khutbahnya, menyebutkan dalam khutbah itu tentang perkara jahiliyah, kerugian dan perangai-perangai jahiliyah. Apa perkara jahiliyah? Pada zaman jahiliyah orang suka berperang. Okey, mereka saling membunuh orang. Mereka ni tak kira lah saudara ke sahabat ke apa, tak kira. Yang penting kalau kita tak puas hati kita berang. Jadi perkara ini bila Islam datang, Islam dah hapuskan. Kita ni bersaudara, kita tak ada lah rasa nak berperang dan sebagainya kan. Maka sebab tu dia kata kita dah tinggalkan perkara itu. Perkara jahiliyah tentang kerugian dan perangai-perangai orang jahiliyah. Lalu menyebutkan Islam kebahagiaan para pemeluknya dengan persatuan dan jamaah. Ali menyebutkan bahawa Allah telah mengumpulkan mereka sepeninggal Rasulullah SAW di bawah kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian terjadilah malapetaka yang menimpa umat ini. Sebagian orang mengejar keuntungan dunia dan hasad terhadap orang-orang yang diberi kenikmatan dan keutamaan oleh Allah. Lalu mereka ingin menolak Islam dan beberapa perkara lain di belakangnya. Akan tetapi Allah akan melaksanakan ketetapannya. Maka di sinilah ini dipanggil sebagai khutbah yang disampaikan oleh Ali kepada orang ramai setelah mendengar berita gembira yang dibawa oleh Al-Qa'qa'. Kemudian Ali berkata, ketahuilah, esok hari aku akan berangkat, maka berangkatlah bersamaku dan jangan ikut bersamaku orang yang terlibat dalam pembunuhan Osman. Okey, sekarang Ali kata esok dia nak berangkat. Untuk pergi mana? Basrah. Okey. Jadi dia bagi syarat kat situ. Semua ikut, siapa yang tak ikut? Membunuh Osman. Kalau membunuh Osman ni tak ikut, apa jadi?
Maka siapa yang tak ikut kita tahulah dia tu membunuh Osman. Kan? Siapa yang tak ikut? Oh, kau membunuh Osman punya. Tahulah kan? Okay, sekarang ni kita nampak yang pembunuh Osman ni mereka dah jadi macam cacing kepanasan. Dah takut. Kerana apa? Peperangan tak jadi. Bila peperangan tak jadi, mereka semua akan perang pembunuh Osman dah sekarang ni. Sebab kalau peperangan jadi, dia distract tau keadaan tu. Ali dengan Aisyah dengan Talha Zubair ni berperang. Jadi pembunuh Osman tak dapat ditangkap. Sekarang ni kita baca seterusnya. Para pembunuh Osman Khawatir perdamaian akan terlaksana dan berusaha untuk menggagalkannya. Sorry saya tutup jugalah benda ni sebab dia macam mengganggu dah sekejap. Okay. So kita nampak begini, para pembunuh Osman, mereka ni sekarang takut tau. Bila perdamaian tak terlaksana dan berusaha. Dan mereka ni sekarang dalam keadaan yang nak berusaha untuk menggagalkan perdamaian itu. Maka apa yang berlaku kita nampak begini. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum sepakat untuk berdamai dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Osman mendengar khutbah Ali radhiyallahu an, mereka khawatir akan keselamatan diri mereka. Jadi khutbah Ali pada waktu itu ialah untuk meninggalkan peperangan. Khutbahnya dia bawa orang ramai supaya orang ramai ini tidak terlibat dalam pertelingkahan. Dan akhirnya nanti perdamaian ini akan bawa kita untuk jumpa siapa pembunuh Osman yang sebenar. Jadi pada waktu itu para pembunuh Osman ini kata, maka berkumpullah sejumlah tokohnya, iaitu mereka yang kata chief dia lah yang ketua dalam pembunuhan Osman ini. Maka dia kata di situ disebutkan antara nama-namanya Al-Ashtar An-Nakhai, Shuraih bin Aufa, Abdullah bin Sabah yang dikenal dengan sebutan Ibn As-Sauda, Salim bin Tha'labah, Ilba bin Al-Haytham dan lain-lain bersama 2,500 penyokong mereka. Banyak tak? 2,500. Okay, 2,500. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berasal dari kalangan sahabat. Okey, ini yang penting ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berasal dari kalangan sahabat Nabi. Mereka berkata, bagaimana pendapat kalian? Demi Allah, Ali lebih tahu tentang kitabullah dan dia termasuk orang yang menuntut para pembunuh Osman. Dan dia lebih berkuasa untuk menangkap kita. Dan dia telah mengatakan seperti yang kalian dengar sendiri, iaitu khutbah tadilah yang kita baca kan di awalnya. Kemudian mereka kata di sini, dia kata sesungguhnya yang mereka cari adalah kalian semua, iaitu yang 2,500 orang ini. Lalu apa yang kalian lakukan sedangkan jumlah kalian sedikit dibanding jumlah mereka yang sangat banyak. Jadi sekarang tak boleh buat apa dah. Para pembunuh Osman ini, mereka dah orang kata tak mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Kita tak boleh lawan pemerintah. Kan? Kita 2,000, walaupun kita nampak 2,500 orang ini ramai, tapi sebenarnya pemerintah itu lebih kuat jika nak dibandingkan dengan mereka yang pembunuh ni, yang seramai 2,500 orang. Jadi di sini Al-Ashtar pun mereka ni berbincanglah nak buat satu rancangan. Okay? Al-Ashtar berkata, kita sudah tahu bagaimana sikap Talha dan Az-Zubair terhadap kita. Sikap Ali baru kita ketahui hari ini. Apabila mereka berdamai, maka artinya mereka sepakat untuk menghabisi kita. Okey, apa sikap Ali dengan Az-Zubair terhadap pemberontak? Nak tuntut bela, nak bunuh. Selama ini, Ali tak menunjukkan sikap untuk menuntut bela. Tapi bila Ali dah mengeluarkan khutbahnya semalam tu kan, semalam ini, yang mana Ali kata esok aku keluar, pembunuh Osman jangan ikut. Bermakna para pembunuh Osman sekarang tahu Ali juga akan menuntut bela ke atas mereka. Sebab tu dia kata apa? Hari ini baru kita tahu bagaimana rupanya sikap Ali terhadap kita. Sekarang ini rupanya kedua-dua belah pihak, Ali dan juga Talha, Zubair, Aisyah, mereka hendak membunuh pembunuh Osman. Okay, hendak tangkap dan hendak mengadili mereka ini.
Jadi dia kata apa? Apabila mereka berdamai, maka artinya mereka sepakat untuk menghabisi kita. Jadi kalau kedua-dua pihak ni berdamai, habislah kita ni. Kita semua mati. Kita semua akan mati. Jika demikian adanya, maka kita perlu habisi Ali seperti halnya kita habisi Osman. Maknanya apa? Diorang nak buat apa? Diorang nak bunuh Ali. Macam mana kita bunuh Osman, macam itulah kita kena bunuh Ali. Ini pendapat si Al-Ashtar ni lah. Nescaya fitnah akan kembali bergejolak dan mereka akan membiarkan kita. Jadi bila pembunuhan Ali berlaku sebagaimana pembunuhan Osman, kita akan dapati kekecohan berlaku. Bila kekecohan berlaku sekali lagi, di sini orang pun jadi kocar-kacir, orang pun akan mula untuk berperang sekali lagi. Baik, kita nampak Ibn As-Sauda. Ibn As-Sauda siapa tadi? Baru baca. Abdullah bin Sabah. Subhanallah. Apa dia? Abdullah something. Okey, Abdullah something ya. Abdullah bin Sabah tadi. Okey, Ibn As-Sauda ialah Abdullah bin Sabah tadi, dia kata gini. Sungguh buruk pendapat itu. Dia kata, pendapat kau tak bagus. Pendapat kau tak bagus. Okey, pendapat siapa tadi? Al-Ashtar. Pendapat Al-Ashtar. Dia kata, tak baguslah pendapat Al-Ashtar ni. Dia kata apa? Sungguh buruk pendapat engkau. Seandainya kita menghabisi Ali, pasti habislah kita. Kita semua, wahai para pembunuh Osman, berjumlah 2,500 orang. Sedang Talha dan Az-Zubair bersama para penyokongnya berjumlah 5,000 orang. Kalian tidak akan mampu menundukkan mereka dan mereka sesungguhnya menginginkan kalian, iaitu menginginkan kematian kalian. Kemudian Ilba' bin Al-Haytham berkata, biarkanlah mereka. Marilah kita kembali dan berlindung di beberapa negeri dan mempertahankan diri dari orang yang menyerang kita. Jadi Ilba' dia kata apa kat sini? Biarlah diorang nak perang ke, diorang nak pergi mana ke, lantak diorang lah. Tu kan dia kata, lantak diorang lah. Kita baliklah negeri masing-masing. Kemudian kita sembunyi. Kita jadi pelarian. Ni dia punya cadangan. Kita jadi pelarian lah, kita duduk di mana-mana yang selamat untuk kita. Tapi adakah Ibn Sauda setuju? Tak. Ibn Sauda pun dia kata gini, sungguh buruk perkataanmu itu. Kan? Sungguh buruk-buruk belaka kita kan. Sungguh buruk perkataanmu itu. Demi Allah, kalau begitu kita akan diburu-buru orang banyak. Maknanya kita akan hidup dalam keadaan sebagai pelarian sepanjang hidup kita. Nak jadi apa kita ni? Sekejap lari sana, sekejap lari sini kan? Tak tenang hidup kita. Jadi Ibn As-Sauda pun dah semua orang punya pendapat tak bagus, pendapat je lah yang paling bagus kan? Kita nampak kat sini. Kemudian Ibn Sauda pun berkata, semoga Allah memburukkannya. Sini. Wahai kaum, tidak ada kemenangan bagi kalian kecuali berbaur dengan orang ramai. Maksudnya apa kisah lima? Berbaik dengan orang ramai. Itu kemenangan bagi kita. Kita akan dapat kemenangan bila kita bercampur dengan orang ramai dan kita berbuat baik semua dengan orang ramai. Okey. Lalu dia kata lagi kepada kaum yang pembunuh-pembunuh Osman ni lah, jika mereka bertemu, maka nyalakanlah api peperangan di antara mereka. Jangan biarkan mereka berdamai. Jadi kita masuk dalam kumpulan mereka ini, kumpulan Ali, Talha, kumpulan Aisyah, kita masuk semua kumpulan mereka. Bila kita masuk, konon-konon kita sokonglah diorang ni kan. Bila kita dah berbaik-baik dengan mereka ini, kita hasut, kita buat mereka ni jadi bergaduh. Maka orang-orang yang bersama kamu, maksudnya Ali, tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan diri. Sementara Talha, Az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya sibuk menuntut apa yang mereka kehendaki. Mereka akan menemukan apa yang tidak mereka sukai. Apa yang mereka tidak sukai? Perang. Jadi sekarang mereka nak selamatkan diri, menurut kepada Ibn Sauda ini ialah kita kena jadi apa? Batu api. Kan senang. Kita kena jadi batu api. Bila kita jadi batu api ni, kita buat semua orang pecah kacir, semua orang bergaduh, kita selamat.
Akhirnya diorang perang sesama mereka, kita pun konon-konon perang sama mereka, orang pun lupa dah tentang kisah kita sebagai pembunuh Osman. Dia akan keluar satu history yang baru. Nampak tak? Satu sejarah yang baru, peperangan saudara itu antara Ali dengan Talha dengan Zubair dan Aisyah, akhirnya kita akan jadi sejarah yang dilupakan. Ini yang cuba dilakukan oleh pembunuh Osman. Jadi bolehkah kita jadi macam tu? Dosa besar. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qattat. Fitnah tu lebih berbahaya daripada Pembunuhan. Itu dalam Al-Quran. Okey, tapi yang penting Nabi kata apa? Orang yang macam ni tak masuk syurga. La yadkhulul jannah qattat au namam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan masuk syurga orang yang mana mereka ini dia jadi namam ataupun qattat. Itu yang yalah, dia baik-baik dengan orang, tapi baik ada makna. Kan? Baik dia tujuannya untuk melagakan antara satu dan yang lain. Supaya orang ramai jadi bermusuhan, bergaduh. Jadi ini adalah yang cuba mereka lakukan. Dia bayangkan 2,500 orang. 2,500 orang jadi batu api. Oh, banyak tu. Ramai kan? Agak-agak peperangan berlaku ke tak? dari seberang Oh, kalau surah mesti ada kubra Oh, macam gitu. Kalau ada peperangan kecilnya mesti ada peperangan yang besarnya. Okey. Betul juga ya. Memanglah berlaku peperangan tu. Tapi peperangan itu berlaku dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sangat menyedihkan peperangan ini berlaku. Kerana ia berlaku bukan kerana kehendak daripada kedua belah pihak itu. Ia berlaku dalam keadaan yang tak terkawal, dalam keadaan yang mana kita tak pernah terfikir dia boleh berlaku macam tu. Sebab tu dahsyat orang yang batu api. Dahsyat orang yang batu api. Dia akan buat satu hal yang mana kita tak pernah terfikir. Sebab kita tak pernah tahu orang tu jahat ataupun tidak dengan kita kan. Kita dah percaya, selalu batu api kan kita akan percaya dia bulat-bulat, kita akan sayang dia sehabis sayang lah kan. Tiba-tiba ya Allah. Macam tu dia buat kita rasa apa? Kecewa tak sangka. Bahaya orang yang begini. Sebab kita tak nampak topeng yang dia pakai. Lebih bahaya daripada orang munafik. Orang munafik tu nampak juga tau. Nampak tau. Kita nampak kadang nampak juga, tapi kalau batu api tak nampak. Dia luar, dia belakang, depan sama je. Tapi kalau munafik ini, dia belakang lain, depan lain. Namun orang yang batu api ni, memang kita tak akan nampak dia macam mana. Sebab dia dengan diri dia sendiri. Dia bercakap yang kejahatan dia tu hanya dia saja tahu. Jahat dia macam tu. Orang lain tak tahu macam mana teruknya batu api. Sebab itu di sini Nabi kata tentang orang yang batu api ni, dengan Nabi gunakan perkataan al-adah. Malas tak bangun ni. Alah, hai berat sangat kalau makanlah berat-berat. Cakap pelan-pelan sikit. Belakang bukan dia kehol. Tak ada. Biasalah hidup mesti gurau. Mak saya kata kalau tak ada gurau duduk dalam tua. Okey, Nabi kena perkataan al-adah. Ada juga dalam hadis lain Nabi guna perkataan apa tadi saya sebut? Ingat tak? Namam. Ni padang Belanda. Tadi dalam hadis yang saya baru baca Nabi sebut namam. Ada juga Nabi guna perkataan qattat. Okay. Tapi kalau perkataan al-adah ini dia lain sikit. Al-adah ini dia boleh kita faham juga seperti as-sihr, sihir. Sihir, nampak tak kalau orang bersihir? Tak nampak kan? Benda tu halus kan? Sebab tu Nabi guna perkataan al-adah.
Para ulama kata al-adah ini boleh kita umpamakan seperti sebentuk ataupun sejenis sihir. Orang tak nampak. Bahkan di kalangan para ulama bila mereka bincangkan tentang al-adah ini, dia kata namimah, tentang namimah ini yang batu api, ia lebih dahsyat daripada sihir. Kerana kalau kita di batu api, dia waktu tu terus jadi. Kita cakap sikit tentang kejahatan orang kan dengan kawan kita ni kan, padahal tak jahat orang tu dah lain tau. Dia tak tunggu esok lusa, dia terus lain. Kata, kau tahu Sakinah dia cakap pasal kau gini-gini. Ya kau Sakinah cakap pasal aku. Terus dia tak ada kata, ya kau dia cakap pasal aku. Dia tak ada segitu. Kalaupun dia tak percaya awal, tapi dia punya perasaan dah lain tau. Dengan saya, contohnya dah lain tau dengan saya. Dia tak suka dia. Macam dia tengok saya dah lain, perasaan dia lain. Sekejap je kan. Dia tak perlu, memanglah kita kata, kita kena check dulu. Betul ke tak orang tu cakap macam gitu kan. Tapi dalam keadaan masa kita nak check tu, perasaan dah lain tau. Perasaan dah macam, geramnya, bencinya, dia perasaan dah macam tu. Ni batu api ni. Sekejap je, sihir lain. Sihir nak tunggu dia jadi, ada pengeras semua apa sikit. Nak tunggu berapa hari semua, mantra dia jadi ke tidak. Lain sihir ni. Tapi kalau namimah, batu api, sekejap je. Kita tak perlu tunggu 1 jam, 2 jam. Cakap 5 minit, orang terus dah berubah. Seriously, orang terus dah macam dah lain perasaannya. Kita, mak tak suka benci macam ni Terus muka dah masam. Boleh terus putuskan hubungan mak dengan anak ni. Benda-benda macam ni. Jadi bayangkan kalau itu berlaku dalam peperangan. Kalau kita dalam satu situasi yang kecil kita kata mak dengan anak dah boleh buat bergaduh kan, suami isteri dah boleh buat bergaduh kan, ataupun kita kawan dah boleh buat bergaduh dah bersama kan. Bayangkan kalau ia berlaku dalam peperangan. Lagi dahsyat. Jadi Ibn As-Sauda, sebab tu tadi ada doa kata semoga Allah burukkan wajah dia. Bila dia keluarkan idea yang begini, yang sebenarnya halus sangat-sangat. Orang tak nampak. Kita kata brilliant lah. Idea yang lain. Sebab tadi kawan-kawan dia punya idea semua tak bagus kan. Dia kata kan, idea dia paling bagus. Sebab dia paling mudah. Orang tak nampak. Kalau kita lari, orang nampak. Kan kalau kita jadi pelarian, orang nampak. Kalau kita bunuh Ali, orang nampak. Tapi kalau kita jadi batu api, orang tak nampak. Benda yang sangat halus yang cuba dia masukkan dalam kumpulan Ali dan Talha serta Zubair. So di sini kita nampak apa yang berlaku. Keesokan paginya, mereka pun sepakat dengan idea batu api ini, lalu membubarkan diri, masing-masing bawa diri masing-masing, masuk dalam setiap kumpulan tu kan. Sementara orang-orang tidak mengetahui idea ini. Orang semua tak tahu. Orang tak tahu tentang idea ini. Keesokan paginya, Ali berangkat menuju Basrah dan bertemu dengan pasukan Bani Abdul Qais, lalu bergabung bersama beliau hingga sampai di Az-Zawiyah. Dari tempat itu mereka bergerak menuju Basrah. Di lain pihak, Talha dan Az-Zubair beserta para pendukungnya, itu para penyokongnya, bergerak untuk menyambut Ali. Lalu mereka mengambil posisi masing-masing. Pasukan Ali lebih dahulu mengambil tempat. Mereka beransur-ansur tiba, mereka bermukim di tempat itu 3 hari. Kedua belah pihak berganti-gantian mengirim utusan. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Jamadil Akhir 36 Hijrah. Sebahagian orang mengusulkan kepada Talha dan Az-Zubair agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menangkap para pembunuh Osman. Mereka ni tengah baik kan sekarang ni, sepatutnya kita tangkaplah pembunuh Uthman pada waktu ini. Jadi mereka berdua berkata, sesungguhnya Ali telah mengisyaratkan agar menenangkan persoalan ini. Jadi Talha dan Az-Zubair tak nak kecoh-kecoh. Kita sekarang, kita kata ini waktu bertenang. Fasa yang aman, maka kita tak nak timbulkan kekecohan. Perdamaian sedang berlangsung pada waktu itu. Dia kata, kami telah mengirimkan utusan kepadanya untuk mengadakan perdamaian. Maka Ali berkhutbah di hadapan orang ramai. Lalu Al-A'war bin Bunan Al-Minqari bangkit dan bertanya tentang tujuan datangnya Ali kepada penduduk Basrah. Maknanya Ali dah sampai dekat Basrah ni. Kemudian Ali berkhutbah, lalu ditanya oleh seorang penduduk yang bernama Al-A'war. Ali berkata, berdamai, memadamkan api fitnah, menyatukan manusia di atas kebaikan dan merapikan kembali barisan umat ini. So ini kita panggil poin-poin lah, poin-poin penting yang Ali beritahu kepada lelaki tersebut lah, tujuan dia kenapa dia datang ke Basrah.
Jadi dia berkata jika mereka tidak menerima ajakan tersebut, tapi kalau mereka tak nak berdamai, tak nak memadamkan api fitnah dan semuanya itu, maka Ali menjawab, kita biarkan mereka selagi mereka membiarkan kita. Jadi kalau mereka tak buat apa-apa, kita jangan buat apa-apa lah. Biarkanlah masing-masing buat hal masing-masing. Namun dia kata kalau mereka tak membiarkan kita, kita mempertahankan diri dari serangan mereka. Jadi dia tanya lagi, apakah mereka punya hak dalam urusan ini sebagaimana hak yang kita miliki? Ali pun jawab dengan ringkas, ya. Lalu bangkitlah Abu Salamah Ad-Danani dan berkata, apakah tuntutan mereka terhadap darah Osman? Mempunyai alasan jika mereka menghendaki keredaan Allah dalam perkara ini. Jadi Ali kata, ya, ada. Apakah anda punya alasan menunda tuntutan tersebut? Tanyanya lagi. Ali kata, ada. Abu Salamah lantas berkata, lalu bagaimana keadaan kita dan keadaan mereka bila kita bertempur esok? Ali menjawab, aku berharap agar tidaklah korban yang jatuh dari pihak kita ataupun dari pihak mereka yang hatinya bersih kerana Allah, melainkan pasti Allah memasukkannya ke dalam syurga. Dan Ali berkata dalam khutbahnya lagi, wahai sekalian manusia, tahanlah tangan dan lisan kalian terhadap mereka. Jangan sekali-kali kalian bertindak mendahului kami. Sesungguhnya orang-orang yang tergugat esok adalah orang yang tergugat pada hari ini. Faham tak apa maksud Ali ni? Ali kata apa tu? Suruh diam jangan? Jangan apa Cik Salimah? Suruh diam jangan buat apa-apa. Jadi kalau nak bertindak tunggu Ali. Jangan tiba-tiba main serang. Ataupun tadi kan dia guna perkataan tahanlah tangan dan lisan. Lisan tu maksudnya jangan guna kata-kata yang boleh provoke orang supaya berlaku peperangan ni semua. Jangan. Jadi diam saja. So apa-apa kena tunggu. Esok sesungguhnya orang yang tergugat esok di situ dia kata ialah hari akhirat. Adalah orang yang tergugat pada hari ini. Jadi siapa yang rasa dia tak selamat, maknanya ke akhirat dia memang tak selamat lah. Sebab keadaan memang tenang pada waktu tersebut. Baik, kita lihat Lalu Al-Ahnaf bin Qais datang bersama rombongannya. Lalu bergabung bersama Ali radhiyallahu an. Sebelumnya dia telah berbai'ah kepada Ali di Madinah. Ceritanya ketika dia tiba di Madinah saat itu, Osman dalam keadaan yang terkepung. Dia bertanya kepada Aisyah, Talha dan Az-Zubair, jika Osman terbunuh, siapakah yang seharusnya aku bai'ah? Iaitu yang aku lantik sebagai khalifah. Mereka berkata, berbai'ahlah kepada Ali. Maka tatkala Osman terbunuh, dia pun membai'ah Ali. Al-Ahnaf berkata, kemudian aku kembali kepada kaumku, lalu sampailah berita yang lebih mengerikan dari yang kukira. Sampai-sampai orang-orang berkata, Aisyah datang untuk menuntut darah Osman. Aku pun bingung, siapakah yang harus aku ikut? Maksudnya dia nak ikut Ali atau nak ikut Aisyah. Lalu Allah menjagaku dari kesalahan melalui hadis yang aku dengar dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Okay, lihat nombor 2 di bawah itu. Dalam naskah asli tertulis Abu Bakar. Okay, kalau yang naskah asli yang tulis Abu Bakar itu silap ya. Yang betul ialah Abu Bakrah. Kerana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW, bangsa Parsi mengangkat puteri Kisra sebagai raja mereka, maka baginda bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepimpinan mereka kepada seorang wanita. Hadis ini asalnya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maksudnya, Al-Ahnaf bergabung bersama Ali bersama 6,000 pasukan cavalry, berkuda dalam bahasa Melayu kita, 6,000 pasukan berkuda. Maka dia berkata kepada Ali, jika engkau mahu, aku akan berperang bersamamu, dan jika engkau mahu, aku akan melindungimu dari 10,000 pedang.
Ali berkata, lindungilah kami dari 10,000 pedang. Okey, boleh faham? Apa yang Al-Ahnaf kata ni? Dia tak sebelah pada Aisyah. Dia tidak Tak bersebelah pada Aisyah. dia tidak berpihak kepada Aisyah. Kenapa dia tak berpihak pada Aisyah? Sebab dia ingat sabda Nabi kan, wanita tak akan menjadi pemimpin. Satu urusan yang dipimpin oleh kaum wanita, ia tidak akan berjaya. Okey. Setuju dengan hadis itu? Ada siapa-siapa nak membangkang? Ada siapa-siapa yang kata, diskriminasi wanita betul lah Nabi ni. Ada siapa-siapa yang nak meninggikan suara berkata sedemikian? Takut ke? Takut Sebab apa tu hadis Nabi kan? Kalau cakap tak boleh nanti kan macam mana Takut Cik Ana? Takutlah, mesti semua-semua tak boleh cakap. Habis sekarang macam mana sekarang? Ini sahih lah. Sahih Imam Al-Bukhari tu. Dia nak cari cara nak kata hadis ni No'ef ke? Kalau hadis No'ef boleh lah juga cakap. Tak boleh terima kan? Sahih ni dalam kitab Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tak masukkan dalam kitabnya melainkan hadis-hadis yang sahih. Sahihnya tinggi tu. Ini macam mana? Tak berjaya ke urusan kita pada hari ini? Hari ini ramai wanita jadi pemimpin. Macam mana? Singapura dipimpin oleh? So macam mana hadis ni? Nak letak mana? Letak mana? Nak buang tak setuju lah, buang lah hadis ni, tak boleh pakai. Macam mana? Konteks hari ni boleh tak? Ikut konteks hari ni boleh? Oh, ikut konteks dia. So ikut konteks zaman dulu tak boleh? Apa dia? Kata Nabi, sorry, it's true. Memanglah it's true. Kita tak boleh cakap ikut zaman ni, zaman before, it's not. Tengok keadaan. Oh, tak boleh cakap ikut keadaan, tak boleh. So, I mean, yelah, this is pasal yang ini yang kata ni kan, wanita boleh tak ni kan. Tak dia tak ikut dulu, zaman dulu ataupun zaman ni, is keseluruhan sampai berterusan lah, sampai akhir zaman. Because this one is kat Nabi kan. Betul. Saya setuju dengan pendapat itu. Tapi macam mana tadi Liza kata ikut konteks. Maknanya Liza tak setuju dengan Cik Maria. Jadi Liza nak kata apa dengan Cik Maria? Alamak. Debate, okey. Tak boleh? Apa tak boleh? Tak boleh debate. Keluarkanlah pendapat Liza. Liza kata kena ikut konteks. Kenapa? Habis Cik Maria salah lah maknanya. Tak salah betul. Tak salah betul. Lah, janganlah takut Liza, cakaplah Liza. Cik Ana dia fikir, tadi dia fikir. Pemimpin itu wanita tu saya pun fikir tapi setahu saya perempuan tak boleh pemimpin. Perempuan tak boleh jadi pemimpin, okey. Jadi macam mana keadaan nanti akan datang kalau perempuan yang memimpin sebab perempuan punya idea sama lelaki dia tak sama kan. Perempuan punya pemikiran dengan lelaki tak sama. Lelaki kan panjang dia punya fikir. Oh, perempuan pendek Cik Ana marah orang perempuan kata, Cik Ana kata kita pendek pemikiran. Kau memang tak fikir panjang. Banyak lelaki kan tertunggu dulu baru dia sebenarnya kan. Kita ikut perasaan. Oh, kita ikut perasaan Betul juga sikit-sikit sentap, sikit tekan minyak orang perempuan ni. Jadi pemimpin, sikit-sikit perang. Jadi pemimpin sikit-sikit perang tak apa sakit perang. Apa ramai orang mati sebab orang perempuan ni pasal ni pemimpin. Okey, jadi macam mana ni? So sekarang semua salah. Tak salah? Tak salah, dia cakap tak untung je. Tak untung. Mahkamah Syariah siapa yang jadi pemimpin? Ustazah kan yang jadi pemimpin Mahkamah Syariah? Tak tahu Oh, kesiannya. Ya Allah. Kan Mahkamah Syariah kan orang perempuan yang jadi pemimpin. Tazah Raihana. Tak kenal
Alumni Asagam tu. Sama sekolah dengan saya. So macam mana? Orang perempuan boleh jadi mufti tak? Boleh? Okey, orang perempuan boleh jadi imam tak? Kenapa tak boleh? Untuk orang perempuan je. Orang perempuan menjadi imam untuk lelaki tak? Dalam solat tak boleh? Oh, solat tak boleh pula Kalau organisation boleh pula. Macam mana tu? Ikut keadaan. Oh, ikut konteks juga ni. Ikut keadaan. Bukan ibadah. Pasal bukan ibadah. Urusan dunia. Oh, mahkamah syariah tu urusan dunia ke? Mahkamah syariah tu kan urusan ibadah juga. Cerai kahwin ni urusan ibadah tau. Cerai kahwin, faraid, ni semua hal-hal yang di handle oleh mahkamah syariah. Jadi kita nak kata apa itu urusan dunia? Ibadah. Oh, ikut konteks juga lah semua ikut konteks juga Okey. Susah ni nak terangkan ni. Hadis ni sahih. Betul lah apa dia cakap tu kan. Baik, ada banyak pendapat tentang bagaimana kita nak faham tentang hadis ini. Satu ialah apa yang Nabi SAW sebutkan ialah tentang kerajaan Parsi. Jadi ada pendapat yang mengatakan ucapan Nabi ini khusus untuk kerajaan Parsi tu yang telah melantik anaknya tu, yang telah melantik puteri Kisra menjadi pemimpin untuk kerajaan Parsi. Kerana pada waktu itu, kalau kita ingat lagi perbincangan tentang hal ini, tidak ada daripada keturunan diraja yang pihak lelaki layak untuk menyandang jawatan raja tu lah pada waktu tersebut. Akhirnya terpaksa ambil wanita ni, puteri ni menjadi raja. Jadi kita lihat pada konteks zaman dulu, wanita dia tidak terdedah dengan urusan pentadbiran. Bila wanita tak terdedah dengan urusan pentadbiran, kepimpinan, maka kebawaan wanita dalam kepimpinan tidak dapat dilihat. Dan dia tidak dididik dalam hal yang sedemikian. Maka sebab itu kalaulah dia dilantik sebagai pemimpin, contohnya di situ kan tadi kan, sebagai pemerintah ataupun tadi raja Kisra tadi, dia akan dapati banyak kelemahan dalam kepimpinannya. Kerana satu, ilmunya tidak ada. Kedua, tidak terdedah. Kerana wanita biasanya kita ni bukanlah pergi perang dan sebagainya kan. Jadi itu konteks yang ada pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman kerajaan Parsi pada waktu itu. Dan kita lihat begini, ada juga yang mengatakan bahawa hadis ini bila masuk kepada konteks kita, maka sudah berubahlah keadaannya. Kerana wanita pada hari ini sudah didedahkan dengan pelbagai macam ilmu. Jadi wanita pada konteks kita hari ini memiliki banyak ilmu, terutamanya daripada sudut kepimpinan itu tadi. Mereka terdedah dengan pembelajaran tentang politik, sosial masyarakat, mereka terdedah dengan hal ihwal kemasyarakatan dan mereka banyak terlibat dengan apa-apa yang berlaku dalam negara. Jadi ilmu itu sampai kepada mereka, bila ada keilmuan tersebut, kewibawaan pun dapat dibina. Sehingga melayakkan mereka untuk memimpin mana-mana badan ataupun mana-mana tempat berdasarkan kepada keilmuan yang mereka miliki. Jadi ini perbincangan di kalangan para ulama yang telah mensyarahkan hadis itu tadilah. Jadi yang kita lihat pada hari ini lebih kepada konteks. Melihat kepada konteks kerana hadis, kita nak faham hadis ini, dia ada dua keadaannya. Satu kita panggil hadis yang al-mutaghayyirat, hadis dalam kategori satu apa lagi? Senang macam ni. Saya tak ingat satu istilah. Dia ada dua istilah. Tapi sekarang untuk hadis la yufiha qaumun wallau amrahum imra'a, ia adalah hadis yang kita masukkan dalam kategori al-mutaghayyirat. Maknanya hadis yang boleh berubah hukumnya. Melihat kepada konteks.
Ada hadis yang tak boleh berubah hukumnya. Contoh, wanita jadi imam dalam solat, itu sampai hari kiamat tak boleh berubah. Okey, jika hadisnya berbentuk sedemikian, maka kita kata hadis itu tak boleh diubah hukumnya. Sampai bila-bila ia akan tetap sedemikian. Tetapi kalau untuk hadis yang begini keadaannya, yang kadang-kadang konteksnya berubah dan sebagainya, melihat kepada keilmuan yang ada pada diri seseorang, gitu kan? Ini kita panggil sebagai hadis al-mutaghayyirat. Untuk hadis yang begini boleh melihat kepada kesesuaian. Jadi tak semualah kita kata di situ semua orang perempuan, semua keadaan orang perempuan boleh diikut kepada konteks. Macam tadi kan solat, ataupun kita kata orang perempuan semua dah lebih ramai daripada orang lelaki, maknanya orang perempuan ni boleh kahwin lah lebih. Okay. Orang perempuan ramai semua orang perempuan dari ke depan, tak apalah biar orang perempuan jadi imam. Seorang pun dah mengajar kuliah sekarang ya, seorang pula jadi imam. Tak boleh lah kata gitu. Dia tak sesuai keadaannya. So dalam konteks itu kita tak boleh guna mutaghayyirat. Okay, hadis mutaghayyirat ni dia kena ada syarat banyak lah. Di situ bukan semua hadis boleh kita apply untuk al-mutaghayyirat. Itu kena ada satu course yang lain lah ya. Saya tak boleh ajar kat sini lah. Itu dah masuk benda lain. Tapi kalau kita nak bincang tentang hadis-hadis al-mutaghayyirat itu ada banyak sangat. Yang mana ia berubah. Kan contoh kita kata gini, beli barang guna mesin, itu kita guna hadis mutaghayyirat. Asalnya kalau kita kata guna hadis yang betul-betul, tak sah pembelian tu kalau sekiranya tidak ada akad. Nampak tak? Berubah kan? Contoh macam kita bayar zakat online. Ada zaman Nabi bayar zakat online? Hadis tunjuk dalam pembayaran itu ialah bayar, okey, terima kan? Dalam hadis begitu. Jadi macam tadi Cik Maria kata, kita kena guna hadis tu sampai bila-bila. Betul? Hadisnya sahih sampai bila-bila. Tetapi ikut kepada konteks. Bagaimana kemaslahatan yang boleh diraih dalam keadaan kita nak beramal dengan hadis itu, tapi kita dapat meraih banyak maslahat menerusi apa yang berlaku tentang perubahan, lepas itu keilmuan, intelektual, kan, kemahiran, ada banyak perkara yang berubah. Jadi apa-apa hal yang berkaitan dengan konteks itu yang boleh dimuatkan tentang al-mutaghayyirat, insya-Allah hukumnya juga boleh berubah bersesuaian dengan keadaan. Jadi tak boleh nak salahkanlah juga. Cuma dalam hal situasi, okay, sebab situasi Ali ni dia masih lagi jauh, dia masih lagi dekat dengan Nabi SAW. Sebab ini zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman Nabi dengan zaman sahabat tak jauh. Jadi bila Abu Bakrah ni kan dia dengar tentang hadis ini dan dia ingat balik apa yang Nabi SAW sebutkan. Dan kita lihat konteks itu betul lah. Pada zaman Ali pun memang wanita pada waktu itu dia tidak terdedah dengan hal kepimpinan. Mereka ni tidak terdedah dengan sesuatu yang kita panggil ilmu politik, tidak terlibat dalam mesyuarat politik, mesyuarat peperangan, mereka tak terlibat. Jadi bila ini berlaku kepada Aisyah, kita boleh apply hadis tu. Tepatlah apa yang cuba dipegang oleh Abu Bakrah tersebut berkaitan dengan hadis tu. Cuma kalau pada hari ini kita ingin menggunakan hadis ini kan, dia perlu lihat bagaimana situasinya terlebih dahulu. Kalau sesuai baru boleh gunalah. Jadi tak semudah itu kita ambil dan kita apply. Jadi pemimpin orang tu dosa, tak boleh, tak berjaya awaknya. Tak bercakap macam itulah ya. Kena lihat kepada keadaan. Lainlah kalau perempuan yang memimpin tu memang tak ada ilmu. Memang dia tak tahu apa-apa lah, macam-macam kat pasar kita kan. Tak apa awak jadi pemimpin. Kalau gitu keadaannya barulah kita kata memang tak berjaya lah. Sebab situasinya tak kena. Kan orang yang diangkat menjadi pemimpin itu dia di luar kemampuan dia, di luar keilmuan dia, barulah kita boleh guna hadis ini. Memang tak berjaya kepimpinan tersebut. Sebab tu kadang-kadang ada part kita nampak wanita memimpin dia berjaya, ada part pemimpin tak berjaya. Itu berbalik kepada bagaimana keilmuan yang dia miliki. Okey, saya rasa berhenti sampai sini boleh? Boleh ya? Kita sambung perbincangan ini pada minggu hadapan insya-Allah. Tadi briefing mana ya? 614 betul? 615 dah baca belum? Belum Okey. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.